أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقراباتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، خصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى بن أحمد عيسى وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المستغفرين، اجعلنا من المتطهرين، اجعلنا من الموحدين، اجعلنا من المهتدين، اجعلنا من العارفين، اجعلنا من المخلصين لحدك، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين، 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 اللهم نجنا من القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف kata Ali ibni al-Husain rahimahullah ta'ala, tiap-tiap suatu daripada segala amalmu apabila berhubung dengan dia penglihatmu, maka demikian itu menunjukkan atas tiada diterima daripadamu, kerana bahawasanya qabul itu
diangkatkan yang ghaib daripadamu dan barang yang putus daripada penglihatmu. Titik di situ. Baik kata dia, kata Ali ibnu Al-Husain rahimahullahu ta'ala, tiap-tiap suatu daripada segala amalmu, amalmu tu baca, jangan baca amlam. Tiap-tiap suatu daripada segala amalmu, ini tiap-tiap ibadah yang engkau kerjakan, tiap-tiap ibadah yang engkau kerjakan, yang kau laksanakan, yang kau perbuat, apabila berhubung dengan dia penglihatmu, yakni apabila engkau beramal tu dalam keadaan kamu bergantung dengan amal, tak bergantung hati dengan Allah, gantung dengan amal. Tanda bergantung dengan amal ni, bila amal rasa lega, bila tak beramal rasa azabnya, kalau mati masuk neraka lah. Tapi bila beramal nanti, rasa lega, rasa masuk syurga dah. Rasa banyak dah amal ni, mati pun tak apa dah. Itu bermakna orang tu bergantung dengan amal. Habis macam mana orang bergantung dengan Allah Ta'ala? Orang yang bergantung dengan Allah, dia istiqamah alal ubudiyah. Tak ada masa rajin, tak ada masa malas. Sentiasa duduk dalam keadaan beramal dan bergantung hati dengan Allah. Sentiasa di dalam beramal dan bergantung hati dengan Allah. Tak ada masa malas, tak ada masa rajin. Hatinya sentiasa, hati dan dirinya sentiasa beramal. Dirinya sentiasa beramal, hatinya sentiasa bergantung dengan Allah. Hari itu ada kita sebut, kata Syekh Atha'illah, orang yang apabila rajin, dia beramal. Bila dia malas, dia tinggalkan amal. Bila ditimpa susah, dia beramal. Bila dapat kesenangan, dia tinggalkan amal. Ada setengahnya pula, bila senang, dia beramal. Bila diuji dengan kepayahan, kesusahan, dia pun peras menongging, langsung tak beramal. Itu namanya abidun bi ghairi aqlin. Ahli ibadah yang tak ada akal. Jadi siapa yang ada akal ni? Yang ada akal ni ialah orang yang istiqamah beribadah. Dia memandang apa ibadah yang dia buat itu adalah limpah kurnia Allah. Bukan usaha dirinya, bukan rajin dirinya, bukan kehendak hatinya, tapi semata-mata memandang zalika fadlun minallah. Demikian itu ialah limpah kurnia Allah. Kalau Tuhan tak kurnia, tak dapat ia nak solat. Kalau Tuhan tak kurnia, tak dapat nak beribadat. Maka keadaan hatinya dan dirinya sentiasa begitu. Tak ada waktu rajin, tak ada waktu malas. Bahkan sentiasa istiqamah alal ubudiyah. Orang sentiasa istiqamah dalam mengubati hatinya dan dirinya. Itu namanya orang yang tidak memandang amal, tapi memandang minnah Allah. Minnah Allah ni pemberian Tuhan, kurniaan Tuhan. Baik, maka demikian itu menunjukkan atas tiada diterima daripadamu. Maknanya siapa yang beramal bergantung atas amal, tu tanda-tanda amal tidak diterima. Apa terakhir kalau beramal baca pun salah. Kalau baca pun salah, rubba qari ilil Quran. Rubba qari ilil Quran wal Quranu yal'anah. Terkadang orang yang membaca Quran itu, Quran melaknatnya. Ingatkan dapat pahala dah. Duk baca Fatihah 41 kali. Belum sembahyang subuh setiap hari.
Rupanya dapat murka Allah pasal baca Fatihah apa pakai cincai ya. Kalau cincaluk boleh gak makan, ni cincai. Cincaluk tau. Boleh gak makan kan? Ni cincai, cincai luk. Tengok-tengok cincai-cincai dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Dia kira cepat habis. Tu tanda-tanda amal. Ya, tidak cincai. Amal dalam gelojoh. Yang Nabi kata al-ajilu minasyaitan. Gopok-gapah tu daripada syaitan. Iaitu beramal kena cepat habis. Al-ajilu minasyaitan. Bergopok-gapah tu dari syaitan. Nabi kata. Tandanya ialah beramal kena cepat habis. Tu nak habiskan Fatihah kau satu kali tu. Kalau dia dah habis tak kira tajwid, tak kira apa. Buang sampai buang huruf pun ada. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu buang huruf pun boleh. Haram baca lagu tu. Mana nak dapat apa yang diniatkan? Fadilat jauh sekali, bala lagi boleh. Tu saya dah tunjuk dah cara nak baca lagu mana. Dia hari tu dia ajar, hari tu dia ajar, hari tu juga dilupakan. Dibaca ikut nafsu je. Atau saya baca langsung. Ya. Ikutlah apa nak jadi. Baik. Itu tanda-tanda tak diterima amal. Al-ajilu minasyaitan. Al-ajalu. Gupuk-gapah itu daripada syaitan. Baik, habis. Kerana bahawasanya kabul itu, ini sebenar sesungguhnya. Kerana bahawasanya ini sesungguhnya, sebenar-benarnya. Kabul itu ini diterima akan ibadah itu. Kabul itu ini diterima akan ibadah itu. Diangkatkan yang gaib daripadamu. Ini diterima yang gaib daripadamu. Apa maksud yang gaib daripadamu? Itu yang tidak ada ananiah di dalam beramal. Ataupun sekurang-kurangnya tak terasa kerajinan diri. Tapi memandang minnah Allah, limpah kurnia Allah. Maknanya diangkatkan yang gaib daripadamu, iaitu diterima yang gaib daripadamu. Maknanya diterima segala amalan hatimu. Dalam hatimu tu tidak ada lagi ananiah. Itu paling tinggi lah. Kalau rendah sikit, masih ada ananiah. Tetapi tak pandang rajin diri. Tak pandang usaha diri. Tapi memandang limpah kurnia Allah. Apa dia buat? Semua dia pandang zalika fadlun minallah. Apa yang dia dapat? Zalika fadlun minallah. Atau orang yang orang soleh darjah abrar, dia memandang zalika fadlun minallah. Tak terasa dirinya pandai, tak terasa dirinya alim, tak terasa dirinya mengerti, tak terasa dirinya itu, dirinya ini, tak ada. Sebab sentiasa memandang zalika fadlun minallah. Habis itu tak bercakap ke dia? Cakap jugalah. Takkan tak bercakap, Nabi bercakap, Rasul bercakap, ulama bercakap. Dia bercakap lah. Yang salah dikatakan salah lah. Yang benar dikatakan benar lah. Tapi berkata iaitu bukan memandang usaha dirinya, bukan memandang alim dirinya, bukan memandang pandai dirinya. Tapi memandang apa dia cakap limpah kurnia Allah.
Apa yang disebut limpah kurnia Allah. Apa yang dia buat limpah kurnia Allah. Apa hatinya rasa limpah kurnia Allah. Begitu. Dan barang yang putus daripadanya penglihatmu. Dan barang yang putus daripadanya penglihatmu, yakni ibadah yang tidak lagi kamu memandang akan usaha dirimu. Tu tanda-tanda amalan tu diterima Allah. Makin beramal, makin rasa diri tu berdosa. Makin beramal, makin dia terlupakan amalnya, yang ia teringat hanyalah salahnya. Makin beramal, makin tak terasa dirinya baik. Itu dia. Itu tanda-tanda Tuhan nak terima amal. Ini baru buat tahajud semalam 10 rakaat. Bangun pagi rasa macam wali. Itu namanya ibadah tak diterima. Rotih lah. Baru puasa Isnin Khamis, duk rasa dia tu macam orang sufi. Buatlah gang lapar lah. Baru derma RM10 dekat tabung, rasa dia macam dermawan dah, sedikit dah. Itu tanda dia apa? Buang duit je lah. Baik. Jadi orang-orang yang diterima amal ni, apabila dia beribadah, ia lupakan ibadahnya itu seolah-olah ia tak pernah melakukan apa-apa ibadah kepada Allah. Bahkan dia sentiasa ingat salah silapnya dengan Allah. Dan dia memohon keampunan Allah. Afdalud du'a ayat libal maghfirah. Seafdal doa ialah memohon keampunan Allah. Maka mereka ni kerja dia minta ampun dengan Allah saja. Nabi pun minta ampun dengan Allah saya 70 kali. Maknanya bukanlah astaghfirullahalazim 70 kali. 70 kali itu kata setengah ulama iaitu kinayah kepada Nabi itu banyaknya beristighfar kepada Allah, banyaknya bertaubat kepada Allah. Macam satu hadis Nabi kata orang yang matinya dalam rahmat Allah, maka dia dinaikkan ke langit dan direhatkan dalam sebuah bilik yang biliknya itu seluas 70 hasta kali 70 hasta. 70 hasta besar mana sangat. Jadi kata ulama hadis 70 hasta tu ialah kinayah kepada betapa besarnya bilik itu yang tak dapat nak digambarkan. Macam hari ada 7 hari bukan? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ahad, Isnin, Selasa, habis-habis. Berapa kali Jumaat lah? Tak tahulah. Ya, tak habis-habis. Itu bermaknanya tak terhingga. Tak dapat nak dibayang, digambarkan. Masuk kata 70 tu. Saya dia kata, Nabi baca 70, kita baca 71. Banyak sikit. Bukan begitu. Tu kata ulama hadis. Baik, habis. Dan telah ditanyai setengah orang yang arif. Siapa orang arif ni? Orang yang mengenal Allah. Alamat diterima amal. Apa tanda seorang tu beramal, amalannya diterima. Maka kata orang arif itu, lupa engkau akan dia. Ini engkau lupa amal yang kau buat tu. Apa yang kau amal tu kau lupakan. Seolah-olah kau tak pernah buat. Apa yang kau amal, kau jangan ingat. Kau sedekah, kau jangan ingat lagi sedekah kau. Kau bantu orang, kau jangan ingat lagi apa yang kau tolong orang tu. Kau buat ibadah malam, kau jangan ingat lagi kau beribadah semalam. Apa juga amalan, kau mengajar orang, kau belajar, jangan ingat apa yang kau buat, jangan ingat. Maksudnya apa nak ingat? Ingatlah dosa kamu dengan Allah. Dosa kamu dengan Allah tak terbanding dengan amalmu yang tak seberapa. Nikmat kamu yang Allah Ta'ala beri,
Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, nikmat mata tu saja pun tak terbanding dengan amal kamu yang tidak setinggi mana, sebanyak mana. Habis tu tersudut ingatlah. Tak banyak mana pun. Diceritakan dalam satu kitab tasawuf, satu orang Bani Israel ni, dia umurnya panjang 500 tahun. Dia mati dah 500 tahun. Jadi ditanyai orang akan dia. Ya. Siapa tanya? Nabi Isa. Dia hidup zaman Nabi dia. Pada zaman Nabi Isa, dia ni beramal ibadah selama 500 tahun. Dan dia mati hampir 500 tahun, kalau tak salah ingatan begitulah. Tapi dia beramal 500 tahun. Hidup di dunia dia beribadah 500 tahun. Orang dulu umur panjang-panjang. Macam tafsir surah Al-Qadar tu lah. Min al-fisha, lebih baik daripada 1000 bulan. Orang dulu ni umur panjang-panjang. 1000 bulan dulu tak bukit, tak turun-turun. Menunggu arahan daripada Allah untuk perang sabilillah. Baik, jadi pada zaman Nabi Isa AS, puak Bani Israel ni tanya Nabi Isa, apakah mukjizat kamu ni kalau kamu seorang rasul? Apa kamu nak, kata Nabi Isa? Bolehkah kau bangkitkan orang yang sudah mati ni? Nabi Isa kata, boleh. Kau dengan izin Allah. Maka orang pakai kumpullah kat kubur. Kubur yang paling tua di situ. Satu orang yang sudah mati lama. Dan dia ni dulu ni cerita dia dah beribadah selama 500 tahun. 500 tahun beribadah. Jadi Nabi Isa pun seru nama dia bangun. Bangunlah dia. Bila dia bangun, Nabi Isa tanya dia, siapa engkau? Dia pun sebut nama dia. Apa khabar engkau? Dia kata, aku telah beribadah selama 500 tahun dan aku sudah dikebumikan di sini sudah pun 500 tahun. Namun sakitnya sakaratul maut masih terasa sehingga saat ini. Itu beribadah 500 tahun. Kalau buat maksiat saja apa 50 tahun? Tak mula-mula lagi buat amal taat? Bayangkan macam mana. Jadi jangan memandang amal. Dikatakan pula dalam sebuah kitab tasawuf, satu orang ni matilah dia. Dan semasa hidupnya dia beramal soleh. Tidak melakukan maksiat dan kemungkaran pada Allah. Seorang ulama yang soleh. Yang bertakwa kepada Allah. Bila dia meninggal di alam kubur dia tanya. Ya, dan dia dapat jawab semua soalan. Dan dia pun diberitahu oleh malaikat, dia ni akan nanti dimasukkan oleh Allah dalam syurga dengan rahmat Allah. Bila dia kata dengan rahmat Allah, dia tanya malaikat, janganlah kau cakap aku ni dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Kau kira tengok apa? Banyak mana pahala aku? Jadi malaikat tadi pun pergilah mengadu ke Allah, si fulan ni dia suruh kira ibadah dia, layak dah masuk syurga. Gila, kira, buat balik main habang kat dia. Ibadah engkau yang kau buat selama hidup engkau itu tak sampai pun sebelah mata engkau dia punya pahala. Jadi kalau begitu kau ni terpilih untuk masuk ke dalam neraka. Jadi pada masa itu dia mohon ampun dengan Allah Ta'ala pasal ketelanjurannya. Ini cerita Ahlul Kasyaf.
Cerita orang kasyaf, jangan cerita dengan orang Wahabi, tak percaya dia. Saya tanya dengan puak tu ya. Tanya puak tu letih. Layan bodoh, dengar lagi bodoh. Ha, baik. Rezeki ialah kepuak dia. Rezeki kita ni. Kita nak berjalan pada Allah Ta'ala. Jadi dia suruh lupakan amal-amal kita. Jangan duk ingat. Jangan pula menyangka diri tu baik. Itu lagi teruk. Kalau ingat amalan yang baik pun tak boleh, apatah lagi tersangka diri kita itu baik. Ataupun merasa hairan, kenapalah aku ni baik sangat. Itu nama ujub. Itu lagi teruk. Jadi dia kata, lupakan amal, dia kata. Ya, dia kata, maka katanya lupa engkau akan dia, lupakan olehmu akan amal ibadahmu. Jangan kau ingat-ingat. Ingatkan sahaja dosamu dengan Tuhan, lalu kau bertaubat, itu maksudnya. Dan putus nazar daripadanya. Jadi jangan kau pandang dan kau ingat lagi kepada segala ibadah-ibadah yang lalu. Putus nazar, jadi kau jangan ingatkan lagi. Kau lupa akan amalmu dan jangan kau ingat lagi daripadanya, daripada amal ibadah itu. Pada sekaliannya, pada sekalian amal-amalmu. Baik, titik. Dengan dalil firman-Nya Ta'ala, yakni buktinya hendaklah kita berbuat demikian apabila kita beramal ibadah, adanya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa firman-Nya? Firman Allah Ta'ala yang bermaksud bermula amal yang soleh itu diangkatkan akan dia, ilaihi yas'adul kalimu at-tayyibu wal amalu salihu birraf'ahu birraf'uhu. Bukan birraf'uhu. Yarfa'uhu. Wal amalu salihu yarfa'uhu. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Bermula amal yang soleh itu diangkatkan akan dia. Apa maksud diangkatkan akan dia? Apa maksud diangkatkan dia? Iaitu diterima akan dia. Amal soleh ni apa dia? Iaitu orang yang beramal tidak memandang rajin diri, tidak memandang usaha diri, bahkan sudah terhapus ada diri, iaitu terhapus anania. Maka itulah amal yang diterima Allah. Maka alamat diangkatkan hak Ta'ala demikian amal itu, bahwasanya tiada tinggal padamu daripada suatu. Ini tidak tinggal di dalam hatimu daripada suatu. Ini tidak ada lagi dalam hatimu itu perasaan usaha diri. Perasaan ujub, riak, takabur, semua itu tak ada dah. Itu lama dah tak ada dah. Ya. Tak perasan pun dia yang beramal. Itu. Kenapa? Kerana asyik memandang limpah kurnia Allah. Kerana asyik memandang limpah kurnia Allah, orang-orang awam yang soleh tadi ni tak teringat, tak terasa lagi dia yang beramal. Maka tak mengungkitlah dia dengan Allah. Kenapalah aku ni baca Quran hari-hari, tapi doa tak makbul-makbul. Jangan. Itu nama jahat adab dengan Allah. Jahat, sangat-sangat jahat. Sebab mengungkit dengan Allah. Sepatutnya dia rasa apa dia? Ampun aku ya Allah, amalku tak banyak, dah tak banyak, cacat pula. Sepatutnya begitu. Bukan rasa lega. Apatah lagi mengungkit, itu sangat jahat adabnya. Baik, habis. Kita ni orang jahat adab dah ni. Amalnya sedikit, leganya macam amal dah 10 juta tahun dah. Baik, habis di situ.
Maka bahwasanya apabila lagi tinggal dalam nazar daripadanya sesuatu, maka bahwasanya apabila lagi tinggal dalam nazar daripadanya sesuatu, jadi kalau masih lagi terdapat dalam hati memandang usaha diri, rajin diri, maka tiadalah terangkat kepadanya, yang maknanya tiadalah diterimakan ibadah itu pada sisi Allah. Sebab tu kita beramal jangan kira seronok beramal ya. Itu dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah Ta'ala tak memandang rupa paras kamu, yakni apa amal-amal kamu yang zahir, apa amal perbuatan kamu, apa amal lidah kamu, tapi Allah Ta'ala memandang hati kamu, yang sejauh mana ma'rifah kamu dengan Allah, setinggi mana adab kamu dengan Allah. Baik, habis. Maka jangan kita perasan kita tu orang yang sudah beramal, ni kalau mati pun tak apa dah, khatam dah Quran. Seminggu sekali khatam Quran dah okey dah ni. Itu tanda-tanda amalan tak diterima Allah. Itu namanya orang yang tertipu dengan amal. Orang gharar nama dia. Orang yang terpedaya dengan amal. Ada orang terpedaya dengan amal, ada orang terpedaya dengan ilmu. Ya. Ada orang terpedaya dengan ilmu dan amal. Halikun nas illal alimun. Wahalikul alimun illal amilun. Wahalikul alimun wahalikul amilun illal mukhlisun. Binasa sekalian manusia melainkan orang berilmu. Binasa sekalian orang berilmu melainkan orang berilmu yang beramal dengan ilmunya. Binasa juga orang yang beramal dengan ilmunya melainkan orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu masih lagi terpinga-pinga di akhirat. Pasal apa terpinga-pinga di akhirat? Karena ikhlas itu juga ada beberapa tingkatan. Ada beberapa darjah, ada beberapa maqam. Ada orang yang beribadah masih ada ananiah. Walaupun tak memandang amal. Walaupun tak terasa usaha diri. Tapi dia masih ada ananiah, tu sekurang-kurang pahala tu. Dia terasa dia beramal tapi memandang zalika fadlun minallah. Itu hak paling rendah tu. Paling rendah diterima amal ialah orang yang beramal dalam keadaan memandang amal itu adalah zalika fadlun minallah. Kalau tidak di situ maka amalnya a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya tertolak, tidak diterima. Lepas tu jangan berfikir-fikir amal-amal yang lepas-lepas, jangan. Dulu aku mengajar budak tu sampai dia alim kan. Maknanya tak ada pahala lah tu. Letih je lah. Letih dia bersyarah korang. Letih dia ceramah korang lah. Habis Elio, sekali tekak. Balik minta darah nasi pula. Habis nasi itu lah. Tak ada apa-apa pahala lah. Saya memandang kebaikan diri. Tak memandang kebaikan Tuhan. Ya? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh ke faham? Allah. Tak faham tu. Boleh faham? Allah. Boleh faham? Apa faham kat tangan? Tak berani agak dengar. Baik. Mengaku faham pada syariat, tak apa. Pada syariatnya kita kata faham. Pada hakikatnya yang memahamkan itu Allah. Itu darjah orang syariat. Orang hakikat tak mandang dirinya. Faham tu tak ada lah istilahnya. Itu orang hakikat. Ya.
Kita orang syariat ada faham, ada tak faham. Dan harus menyebut faham ataupun tidak. Tak salah. Cuma kita faham tu atas dasar apa? Dasar bahasa syariat. Namun hakikat pandang Allah juga yang maha mengetahui. Aku hanyalah menjalani takdir Allah. Zalika fadlum minallah. Kita belajar, faham. Kita ngaji, faham. Kita mentelaah, faham. Jangan seronok. Seronok, jadilah memandang usaha diri. Habis nak pandang apa? Pandang, ya Allah, engkau lah yang alim. Aku jahil dan selamanya jahil. Bila dapat ilmu, faham ilmu, ya Allah, engkau lah yang maha alim. Aku dulu ni jahil, sekarang jahil. Selamanya aku ini jahil, ya Allah. Ampun dosa aku yang jahil ini. Supaya tak terasa diri tu pandai. Supaya tak terasa diri tu berilmu. Supaya tak terasa diri tu dulu tak faham, sekarang faham. Kenapa? Karena di situ ada usaha diri. Memandang kerajinan diri, kepandaian diri. Nak padam yang itu tu dari hati itu, pandang Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Aku ini dulunya jahil, sekarang jahil, selamanya jahil. Ampun dosaku ya Allah. Aku taubat daripada segala sifat mazmumah. Begitulah contohnya. Bila dapat ilmu, dapat rezeki, dapat apa, begitulah juga. Ni rasa diri pandai. Tengoklah siapa. Rupa Fir'aun. Itu namanya Far'an. Orang yang berperangai Fir'aun. Suka mendakwa diri. Suka mendakwa diri itu namanya Far'an. Orang yang berperangai Fir'aun. Tak boleh ke mendakwa diri saya yang buat? Boleh. Atas dasar syariat. Atas dasar bahasa. Atas dasar lurah. Bukan atas dasar istilah. Betul, kalau kita mengaji mantik ada pada lurah dan ada pada istilah. Pada bahasanya begini, pada hakikatnya begini. Kita mengaji tasawuf begitu juga. Ada syariat, ada hakikat. Siapa bersyariat tak berhakikat fasik. Siapa berhakikat tidak bersyariat zindik. Siapa ada syariat dan hakikat itulah tahqiq. Jadi kena faham. Bukan bahasa tu yang menyebabkan kita salah. Yang salah tu ialah apa yang ada di dalam hatimu. Bukan cakap tu jadi salah. Bukan perbuatan tu jadi salah. Yang salahnya apa yang ada di dalam hati itu yang kamu rasa hubunganmu dengan Allah. Begitu yang dikehendakinya. Baik, habis. Maka sayugianya bagi hamba itu. Maka sayugianya nanti. Yang ni maka sepatutnya. Sayugianya ni sepatutnya. Bagi hamba itu. Ini bagi kita semua ini. Apabila mengerjakan sesuatu amal. Maka adalah ia kepadanya lupa. Dengan tiada ingat mengerja amal. Ini selalu saya cakap dulu ni. Dulu-dulu pun ada sebut kan. Ni ada dalam kitab kan, ada jumpa. Dulu ada orang tanya, kitab apa Ustaz yang Ustaz cakap tu bila kita beramal tak boleh ingat-ingat. Inilah kitab Nahikam. Ya. Tu dia kat tepi tu, matlu. Kita beramal jangan ingat-ingat apa yang kita buat. Anggap saja kita belum pernah beramal, yang ada hanyalah dosa. Baik, habis. Dan hanya sungguhnya diperoleh hamba itu atas menyerahkan pada sekalian pekerjaannya, datang segala warid di atas hatinya. Baik, apa dia kata? Dan hanya sungguhnya diperoleh oleh hamba itu atas menyerahkan segala pekerjaannya, yakni merasakan dirinya itu di bawah pentadbiran Allah, datang segala warid di atas hatinya,
yakni datang segala petunjuk Allah yang hasil daripada wirid-wirid yang ia kerjakan ke dalam hatinya. Dulu kita ada sebut, barang siapa berwirid, maka akan datanglah warid. Siapa berwirid, akan datanglah warid. Maka warid itu terkadangnya disebut waridat. Jamak. Apa dia? Warid ini. Hasil-hasil daripada kita wirid itu. Wirid maknanya menyeru. Warid yang diseru. Yang kita seru tadi, maka datanglah apa yang kita seru tu. Kita wirid Allah, datanglah Allah. Maka wirid ni ada 3. Yang pertama namanya apa? Wirid hasanat. Yang kedua, wirid darajat. Yang ketiga, wirid sayyiat. Wirid hasanat ni ialah wirid untuk mendapatkan pahala. Bila kita wirid dapat pahala, itu namanya warid. Ya. Maka warid itu terkadang semata-mata pahala, terkadang berbentuk kelebihan-kelebihan yang zahir. Seperti boleh berfirasat barangkali. Tapi itu semua tidak dikehendaki oleh orang sufi. Yang dikehendaki dalam sufi ialah makin dia berwirid, datang warid, rasa takut dengan Allah, rasa takwa dengan Allah. Yang kedua, wirid darajat. Wirid darajat ni apa dia? Wirid yang mendapatkan pahala serta membukakan hijab di dalam hati hingga dapat ma'rifatullah, hingga dapat musyahadahkan Allah. Itu namanya wirid darajat. Wirid darajat ni ialah wirid seperti wirid tarekat sufiyah. Wirid-wirid tarekat tu namanya wirid darajat. Wirid lepas sembahyang, wirid-wirid biasa kita dah baca tu nama wirid hasanat. Dia tak boleh membukakan hijab, hanyalah mendapatkan pahala. Wirid madaniyah kan, kita baca wirid madaniyah. Lepas main maghrib kita baca Astaghfirullahalazim 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Lepas tu baca apa lah? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 3 kali ataupun 7 kali. Lepas tu barulah paling ke arah kanan. Ini cara sunnahnya. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Main belah kiri pula. Tarik belah kanan terus kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada sampai habis. Kemudian baca Astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis 10 kali. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Habis 7 kali pusing ke kanan. Ada setengah hadis Nabi pusing terus menghadap ke arah jemaah. Ada 2 hadis. Ya. Kita hari ni astagfirullahalazim tu balik kiri, balik kanan. Itu mazhab sendiri. Itu mazhab sendiri. Ingat. Jadi lepas Allahumma ajirna minan nar yang ketujuh tu baru pusing ke kanan ataupun terus pusing menghadap ke arah jemaah. Ada 2 cara. Lepas tu boleh baca Allahumma antas salam minkas salam sampai habis. Kemudian Fatihah. Lepas tu ayat kursi dan seterusnya sampailah
Subhanallah semua sekali lah. Sampai doa. Itu namanya wirid madaniyah. Wirid madaniyah tu hukumnya wirid hasanat. Itu adalah cabang dari wirid tarekat syattariyah. Jangan tak tahu pula. Ya, wirid madaniyah itu ialah cabang dari wirid tarekat syattariyah. Baik. Itu pun wirid hasanat, dia tak membukakan hijab tapi dapat pahala. Baca Quran, khatam Quran, itu wirid hasanat, dapat pahala tapi tak membukakan hijab. Selawat, selawat pun mendapatkan pahala, tidak membukakan hijab. Melainkan ada selawat yang tertentu seperti selawat 10,000 kali sehari. Selawat 10,000 kali sehari itu adalah ada mengatakan boleh dapat membukakan hijab menjadi orang yang syuhud akan Allah. Siapa nak terbuka hijab di hatinya, bacalah selawat ke atas Nabi sehari 10,000 kali. Kata Syekh Ahmad An-Nafis dalam kitab Durrun Nafis, barang siapa istiqamah berselawat ke atas Nabi sehari 10,000 kali dan dia istiqamah mengamalkannya dalam masa 2 tahun, nescaya Allah Ta'ala membukakan hijab di dalam hatinya. Hijab tu maknanya pintu-pintu ma'rifatullah. Insya Allah. Siapa yang teringin, berhajat, silakan. Terkadang orang yang beramal itu dianugerahkan salawat khususiah ke atas dirinya. Baik, habis. Dan jangan beritahu ke orang. Hari ni I dah start tau. Buah penampar pun tau. Jangan cerita ke orang. Senyap-sejap sudah. Saya amal tarekat Naqsyabandi, entah tarekat apa? Tak payah dia cerita ke orang amal tarekat apa. Sembunyikan. Saya sokong negara Islam, entah sokong negara apa? Itu tak apa. Pasal tu syiar. Ya syiar dia kena beritahu. Saya beriman, itu wajib beritahu. Saya Muslim, saya mukmin, itu wajib beritahu. Saya muttaqin, itu perasaan. Itu perasaan. Muttaqin jangan diberitahu. Pasal muttaqin itu darjah dari Allah yang kita sendiri pun tidak tahu. Yang wajib kita istihad, mukmin lagi Muslim. Siapa yang tak mau istihad dia Muslim, padahal dia Muslim, maka fasik. Siapa yang istihad dia Muslim tapi hatinya kafir, itu munafik. Siapa tak istiharkan dan tak mengaku dalam hati pun dia Muslim, itu musyrik. Siapa beramal mengaku bertakwa, itu perah santan. Itu namanya orang ujub, perasan. Berdosa. Perasan. Baik, habis. Sambung tadi. Maka kerana demikian itu, kata muallif, innama awrada alaikal waridalit. Innama awrada. Tak habis lagi tadi kan, wirid tadi. Baru 2 kan. Wirid darajat. Yang ketiga wirid sayyiat. Apa itu wirid sayyiat? Wirid kejahatan. Seperti kita wirid nak menyakitkan orang lain. Itu jadi wirid yang jadi sihir. Bayar hajat nak bagi pecah perut kawan tu. Itu wirid sayyiat. Baca Yasin nak bagi buta mata kawan tu. Biar jadi gila. Itu wirid sayyiat. Nanti di akhirat kamu tak akan lepas. Jangan baca sesuatu amalan agama untuk mencelakakan orang jadi sihir. Maka kamu itu sahir, orang ahli sihir. Ya, siapa mengamalkan sihir, syirik. Wal'ayyazubillah. Jaga. Jangan kita baca sesuatu amalan untuk menyakitkan orang, walaupun orang itu menyakitkan kita. Biarlah. Melainkan kita baca kepada orang kafir harbi yang nak merosakkan Islam, minta dia ni Allah tanda musnahkan. Seperti Nabi baca doa kunut nazilah dalam perang Khandaq. Ya, itu tak apa.
Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah supaya Allah musnahkan Firaun. 40 tahun baru Allah Taala kabulkan. Boleh tak? Boleh, pasal dia kafir. Tapi sesama Islam jangan. Habis tu kita nak doa apa? Kalau dia nanya kita, doakan semoga dia dapat hidayah. Dan doakan agar apa dia buat kat kita tu tidak mudarat kepada kita. Ya. Buat guna kan. Kalau kita mati, di inayah dia, maka kita matinya dapat pahala. Jangan seronok pula bila dapat berita kata dia dapat kecelakaan. Macam baru ni ada satu orang laki bini pergi mahkamah putuskan orang yang bunuh anak dia tu bersalah dan dikenakan hukum. Maka dia punya seronok, dia keluar mahkamah sujud syukur atas lantai. Allah, mana belajar macam tu lah. Kita nak sujud syukur yang pertama, mestilah nikmat yang kita dapat itu nikmat yang tidak bercanggah dengan syarak. Kalau dia salah, dia dapati hukum gantung. Hukum gantung tu hukum syarak ke? Hukum gantung tu hukum syarak ke? Satu. Nampak tak? Kita bersyukur pada perkara yang tidak Allah Ta'ala reda. Memang dia salah. Tapi dia bukanlah kena hukum gantung. Pancung sebenarnya. Maka kita seronok pula dia kena hukum gantung, seksa dia. Memanglah kita pun terseksa juga. Anak kita dia bunuh. Contohnya, macam cerita kes tu lah kan. Tapi bukan itulah cara ni. Yang pertama. Yang kedua, sujud syukurnya itu pula di atas lantai. Tempat orang berjalan bersih kat situ. Yang ketiganya, ada ke wudu? Sujud syukur tanpa wudu haram. Jadi adalah beberapa kesalahan di situ. Banyak orang selalu buat lagu tu. Kadang-kadang kat atas tanah sujud syukur. Kata zaman Nabi tu sujud tanah. Tanah saja tak apa lagi kalau bersih. Tanah dia Arab macam mana? Tanah di Malaysia macam mana? Bukan kata tik kucing. Tarik balik bayar buat dah. Bukan? Baik. Faham bab itu ya. Itu yang pertama, wirid darajat, wirid sayyiat. Iaitu wirid untuk menyihirkan orang, mencelakakan orang. Yang kedua adalah wirid untuk mendapatkan sesuatu dengan pertolongan jin. Wirid untuk bersahabat dengan jin, hukumnya haram. Kalau kita tak kenal jin itu Islam ataupun kafir. Macam mana kita nak kenal? Orang Islam pun kita tak kenal. Ya kan Islam? Rupanya kafir. Dia kat Malaysia ni pun, muka Melayu. Ada lambang salib kat dada. Muka ni Melayu, ada toto kat tengah belakang. Bukan toto apa? Tato. Tatu. Tatu. Tatu Tatu, bukan toto. Toto tolong orang, tipu orang. Hari Jumaat pergi masjid, hari Ahad pergi gereja. Hari Jumaat pergi masjid, hari Ahad bawa bini pergi gereja, contohnya. Macam mana nak kata Islam tidak? Itu kat Malaysia. Negara itu sedek kira kat Malaysia banyak macam tu. Kan? Jadi orang Islam pun kita tak boleh nak kenal. Macam manalah nak kenal jin tu jin Islam. Dia boleh saja merupa macam syekh. Nama saya syekh sekian-sekian. Rupanya syaitan. Baik. Dalam hadis Tirmizi, bersahabat dengan syaitan hukumnya haram. Bersahabat dengan jin pun hukumnya haram. Kalau kamu tidak tahu jin itu Islam ataupun tidak. Kalau tahu dia itu Islam, kita nak kawan dengan dia, hukumnya makruh.
Kata setengah ulama juga tetap haram juga sebab kita tidak mampu nak melawan tipu daya dia. Sebab jin ni suka menipu, jin ni suka sihir. Ha. Jin dalam surah ni pun ada ni, tapi banyak dah. Banyak dah yang beramal soleh. Nampak? Nampak? Sebab tak nampak, kalau nampak memang tak main dah. Kalau pekerja hak lama tu dia tahu apa berlaku dalam surau ni. Saya tak mau cerita lah. Ha, jin tu banyak dah masuk Islam. Dan dia pun dia ikut kuliah. Siapa boleh tahu, dia tahu lah. Kan? Ha, jangan lebat main. Sebenarnya jin di mana-mana pun ada. Dalam rumah kita pun ada. Bukan dalam surau ni saja. Dalam rumah tuan-tuan dengar tu tata belakang puan yang tengok FB tu pun dah ada jin. Jin pakai toncet. Kurang-kurang jin kat dapur. Jin tan manis. Dengan jin tan hitam. Duduk dalam botol. Jin juga tu. Dia ada 2 orang jin. Orang kampung saya. Jin Syamsuddin. Ha, lepas Sophia jin tu kawan kita. Ha. Baik ha? Baik, jin pun makhluk macam kita juga. Makhluk juga macam kita makhluk. Tapi dia dijadikan daripada api. Kita daripada tanah. Baik ha? Habis. Satu jin yang soleh lebih sukar dicari daripada manusia yang soleh. 1000 jin yang soleh, 1000 dalam 1000 jin, 1 pun sukar nak cari yang soleh berbanding dengan manusia. Jin dengan manusia banyak jin. Kata setengah ulama, 9 jin 1 manusia. Nabi kata kalau terjatuhlah jarum dari atas meja ke lantai, nescaya terkena ke atas salah seorang di antara mereka, iaitu jin. Banyaknya jin. Maknanya bukan 10, nisbah 1, banyak lagi. Itu anggaran ulama ya. Jin ni banyak. Ya, kalau campur dengan jintan hitam, jintan main itu tu lagi banyak kan? Ha. Baik. Jin ni jangan kita herdik dia. Jin ni jangan kita cabar dia. Nah, jangan. Ya. Nanti dia ganggu kita, tak senang duduk kau. Nah. Jadi kita hidup dengan dia, yang mana yang tahu tu, ya. Yang kenal dia duduk kat mana, pokok mana dia duduk, tempat mana dia duduk berlepak, ya. Hormat menghormati. Dengan kutuk keji dia. Ya, dia pun ada juga yang baik, yang Islam. Tapi baik dia tu dikatakan dalam kitab tauhid, jin yang soleh masih ada riak, takabur, ujub dan sum'ah. Jin yang soleh tu masih ada riak, takabur, ujub dan sum'ah. Orang yang soleh, kalau manusia yang soleh dia tak ada dah sifat tu. Sebab apa? Sebab jin ni dia tidak ada akal. Dia cuma ada nafsu. Kita ni ada dua-dua. Malaikat kenapa baik sangat? Dia tidak ada nafsu. Yang adanya akal saja. Binatang dia ada akal. Tapi akal binatang lah. Aklul hayawan. Akal dia lah. Baik ya, habis. Jadi apa juga wirid, niat kejahatan itu namanya wirdus sayyiat. Ya, wirid kejahatan. Kita wirid nak berjumpa dengan jin umpamanya. Kadang-kadangnya haram, kadang-kadangnya makruh. Dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-16 belakang sekali. Dia kata apa? Haram bersahabat dengan jin sebab kita tidak tahu dia Islam kah ya ataupun kafir kah ya. Yang pertama.
Yang kedua, dapatkah kita menangani tipu dayanya? Belum berkawan pun dah kena tipu? Dah berkawan, kau kena tipu nanti. Faham? Dia tak payah nak kawan dengan jin. Biarlah jin-jin tu berkawan dengan golongan jin juga. Sebab apa? Jin pun tak ada. Pun ada yang tak ada kawan. Biar dia kawan geng-geng dia lah. Ya, kita pun nak kawan dengan jin bersiapa? Kan ramai orang pun yang tak ada kawan. Biar kita kawan dengan orang. Kahwin pun macam tu juga. Kahwinlah dengan orang. Dengan manusia. Tapi kata kahwin dengan jin tu buat apa? Ha? Mazhab Syafi'i kata tak sah kahwin dengan jin. Manusia tadi ni. Mazhab Hanafi kata sah. Tu khilaf ulama. Jin ni, dia tak boleh menampakkan dirinya yang sebenar kepada manusia. Maka yang dia menampakkan dirinya itu ialah jelmaan sahaja. Bukan dirinya yang sebenar. Bukan dirinya yang asal tidak. Itu jelmaan dia. Dia jelma terikat atas bawah, orang panggil dia pocong. Ya, dia jelma berjuntai tali perut, orang panggil dia tenggalung. Dia jelma duduk atas bawah orang, suruh main. Orang panggil apa? Kondorowo. Mana tengok Kondorowo? Saya pun tak pernah orang cerita. Alhamdulillah kalau kita tak pernah tengok jin. Tak siapa? Tengok yang susah hati tu. Susah hati tu. Tengok dia. Tengok orang susah hati. Kan? Tambah tengok jin. Di dunia, jin dapat melihat kita. Kita tak dapat melihat jin. Di akhirat, jin tak dapat lihat kita. Kita pula yang dapat melihat jin. Faham? Baik, jangan cita-cita nak kawan dengan jin lah. Itu jadi hijab. Kerana Tok Bomo dia berkawan dengan jin. Senang minta tolong. Dia panggil, ya mbah sok sama. Melaku-melaku ni pun di. Tamriki. Jin tu marilah. Tanya, waras Tok Bomo? Lalu jeng. Apa hajat? Dia pun kebuk lah. Kalau tolong kita tengok asal kat rumah ni ada apa. Oh, ada simpan barang. Barangnya bawah dapur. Kadang-kadang sungguh tu. Dia pergi cepat. Kadang-kadang sungguh, kadang-kadang tipu je. Ya. Kadang-kadang dia tipu je. Untuk Bomo dah kawan dengan jin, kena tipu selalu. Sampai dia bertuhankan jin akhirnya. Itu ya kadang-kadang Untuk Bomo jadi syirik. Akhirnya sebab terlalu percaya dengan khabaran jin tadi. Jadi, untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa yang saya cerita ni, buka surah Al-Baqarah ayat 102. Amalkan surah Al-Baqarah ayat 102. Itu ayat untuk menghindarkan daripada gangguan jin. Kalau kena juga, Nabi pun kena apa? Nabi tak ada doa lah. Nabi tak kerti baca lah. Kalau kena juga itulah namanya apa? Innad dunya bala'un. Innad dunya hammun wa ghammun wa bala'un wa fitnatun. Dunia itu tempat sedih, tempat duka cita, tempat fitnah dan tempat bala. Kat mana tempat nikmat? Nun dalam syurga di akhirat. Dunia jangan carilah kebahagiaan. Tak akan bertemu dengan kebahagiaan. Jangan carilah keadilan. Jumpa parti keadilan je. Keadilan tak dapat juga. Betul tak? Habis tu, dunia ni hanyalah jambatan untuk sampai ke tempat bahagia atau celaka di akhirat. Itulah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Baik, habis. 3 bukan? 3 dah, wirid, hasanat, darajat dan sayyiat. Itu namanya wirid. Bila kita wirid, datanglah waridnya. Contohnya orang wirid nak jumpa jin. Datang jin, jin itulah waridnya.
Ada orang depan gua dia berdiri. Nak jumpa dengan Mbah Sok Somo. Datanglah jinnya. Kola ni Mbah Sok Somo. Aku ni Mbah Sok Somo. Apa hajat kamu? Dia tanya apa hajat? Orang nak kahwin dengan jin? Dah nak habis. Nak bersahabat dengan jin ni. Tak lama wiridnya. Kerana satu malam pun dah jadi. Tapi nak bersahabat dengan Allah. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu ma'i. Kadang-kadang sampai umurnya hampir mati baru dapat. Seorang wali Allah berkata, aku ini balik tak kala umurku 70 tahun. Maknanya apa? Tak kala umur 70 tahun baru dia jadi orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Nak bersahabat dengan jin 3 hari dapat dah. Kadang-kadang satu malam pun dapat dah. Baik. Jadi tinggalkan mereka. Jin ni duduk di mana? Jin ni macam-macam duduk. Dalam tiap lapisan bumi itu pun ada jin. Atas darat pun ada. Atas air, dalam sungai, dalam lautan, dalam kolam, atas pokok, atas udara. Pasal dia banyak. Ya. Sebelum ada manusia, jin terlebih dahulu menduduki bumi ni. Kata setengah ulama, sebelum ada jin, ada lagi makhluk lain yang bernama rim. Bukan rim basikal tu. Itu sport rim. Sebelum ada rim, ada lagi makhluk bernama bin. Bukan bin Tulu, tu Sarawak. Dan lebih lama daripada itu, kita tak tahulah apa dia. Dan malaikat tu lebih lama lah. Atas muka bumi ni, nak cerita atas muka bumi ni. Itu makhluk-makhluk yang gaib. Dinosaur dan sebagainya tu, itu kajian orang ahli sejarah. Ahli apa? Ahli geografi. Orang panggil apa? Ahli apa? Arkeologi. Baik. Maka kerana demikian itu kata muallif innama awrada alaikal warida litakuna alaihi waridan. Bismillah lebih lah. Kita berhenti situlah. Innama awrada alaikal warida litakuna alaihi waridan. Kita berhenti situ, kemudian katanya, maka kerana demikian itu kata muallif innama awrada ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wallahu a'lam. Ada soalan satu. Mohon bertanya, adakah harus orang awam bercita-cita jumpa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas? Hukumnya sunat. Amanah dalil wa alhiqna bis salihin. Dalam Quran disebut, dan perhubungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Nabi dia soleh pada orang soleh. Darjah soleh ni ada 3. Darjah abrar, darjah muqarrabin, darjah siddiqin. Dan darjah siddiqin tu pula ada lagi berbagai-bagai darjah. Yang tertingginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ulul Azmi. Kemudian Nabi yang lagi 20 itu. Kemudian Rasul yang 313. Kemudian Nabi-Nabi. Kemudian wali-wali. Wali-wali ni duduk darjah
Siddiqin, bagi wali-wali yang tinggi-tinggi makamnya. Kemudian wali yang rendah sikit duduk di darjah muqarrabin. Kemudian darjah abrar itu ialah orang soleh yang bukan wali. Dia tak buat dosa. Dia tak wali, tapi dia tak buat dosa. Maka dia orang soleh, dia dinamakan abrar. Ya. Jadi kita ni adalah digalakkan dalam agama bertemu dengan orang-orang soleh. Mencintai Nabi itu wajib. Mencintai orang soleh juga wajib. Bercita-cita nak bertemu dengan orang soleh itu sunat. Apatah lagi bercita-cita nak jumpa Nabi. Dan kita wajib bercita-cita nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kaedahnya nak jumpa dengan Nabi Muhammad. Buka kitab Aqidatul Mukminin belakang sekali. Cara berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, amalkan di waktu malam Jumaat. Itu antara cara dia. Tengah malam tu kita bersihkan diri kita. Kemudian, kita tunaikanlah solat hajat 2 rakaat sekurang-kurangnya. Kemudian, duduk menghadap kiblat. Kemudian kita baca Al-Fatihah sekali. Dihadiahkan pahala bacaannya. Bukan hadiah Fatihah. Fatihah tak ada hadiah korang. Fatihah tu Allah punya. Pun dia hadiah kat Allah Ta'ala punya tu. Lalu kita tengok hadiah Fatihah apa? Hadiahkan pahala baca Fatihah. Tu betul cara dia. Tu bahasa yang betulnya gitu. Hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sekalian anbiya wal mursalin, muslimin dan muslimat. Kemudian kita khususkan kepada kedua ibu bapa kita dan guru-guru kita. Bacalah Fatihah sekali. Kemudian istighfar 100 kali. Kemudian selawat 100 kali. Kemudian baca surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar 100 kali. Kemudian doa. Ya Allah, temukanlah aku dengan Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW dalam tidurku. Kalau rajin, tambah satu lagi doa dia. Baca 100 kali juga. Apa dia? Ya nurin nur. Ya nuran nuri. Ya nuran nuri. Ya mudabbiral umuri. Balligh anni ruha Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tahiyatan wa salaman. Itu adalah kitab Aqidatul Mukminin. Baca 100 kali. Ya, mudah-mudahan kalau tak malam ni, malam minggu depan. Tak minggu depan, minggu lagi sekali. Siapa dapat berjumpa Nabi tanpa baca apa-apa, tiba-tiba bermimpi jumpa Nabi, itulah rahmat Allah kepada dirinya. Dan jangan cerita dekat orang. Ada orang dia tanya, Ustaz pernah jumpa? Faham tu. Jangan tanya. Jangan cerita dekat orang kalau kita sudah bermimpi jumpa dengan baginda Nabi. Itu rahsia Allah Ta'ala nak beri. Itu termasuk sir. Rahsia dari Allah. Jangan cerita ke orang, semalam aku mimpi jumpa Nabi. Nabi belanja aku makan cendol. Terus ada dengar cerita orang lagu tu. Balik je lah. Orang suka duk cerita kelebihan dia, itu kelebihan ni. Orang tak tanya pun, dia cerita. Tak payah dengar lah. Tu nama dia, orang tu tak apa nak boleh kawan-kawan tu. Orang-orang soleh, dia menyembunyikan rahsia Allah. Dia sering menutupkan dirinya agar orang jangan tahu rahsia dia dengan Allah. Sering dia menutupkan dirinya. Terkadang Allah sendiri yang menutupnya. Orang nampak dia macam orang gila. Kan? Kalau dia duk mendabik dada, duk mengaku wali, saya dijumpa Nabi Khidir selalu. Saya lepak kat rumah saya. Sama Isak Curut. Itu main-main nama dia. Orang pesendakan Nabi. Tak payah cerita. Ya.
Orang kalau benar dia tak cerita. Kalau lagu tu orang temberang. Bugi Agostan lah. Ya. Jadi apakah hukum kita bercita-cita nak jumpa Nabi Khidir? Hukumnya adalah sunat. Mengasihi Nabi Muhammad hukumnya wajib. Cita-cita nak jumpa Nabi Muhammad hukumnya adalah sunat. Cita-cita nak jumpa Nabi Muhammad sunat. Kalau di dunia, di akhirat tu wajib. Siapa tak ada cita-cita nak jumpa Nabi Muhammad di negeri akhirat, dia khuatiri mati dalam kufur. Aku tak kisahlah mati sejumpa Nabi apa pun, tak jumpa Nabi Muhammad apa lah. Itu dia khuatiri mati kufur. Cintai Nabi wajib di dunia dan di akhirat. Bercita-cita nak jumpa Nabi Muhammad adalah wajib. Kasih Nabi wajib. Walaupun kita tak mampu nak ikut sunnahnya, tapi hendaklah kita bercita-cita untuk mengikuti sunnah dia dan mengasihi dirinya dan nak berjumpa dengannya. Bukan kata di akhirat, di dunia lagi. Tak boleh dalam jaga. Dalam mimpi pun tak apalah. Wajib ya. Siapa tak ada cita-cita nak jumpa Nabi Muhammad di dunia, jaga. Takut matinya mati su'ul khatimah wal'iyyazubillah. Dan siapa pernah bermimpi jumpa Nabi, maka rabitahlah selalu dengan wajah baginda semasa kita mengalurkan selawat. Ataupun apa jua yang kita duduk keadaan kita itu. Sakit kah, sihat kah, apatah kita sakit. Bayangkan Nabi di sebelah kita. Kalau kita dah nampak muka dia, jumpa dia. Yang kita ingat wajahnya, bayangkan dia. Siapa yang selalu membayangkan muka Nabi seperti benda yang dia mimpi dalam tidurnya tu, mudah-mudahan dia tu orang-orang yang dengan Nabi di akhirat nanti macam ini. Yang Nabi kata tu macam ini. Ya. Jadi jangan meremehkan mimpi jumpa Nabi. Daripada mimpi jumpa harta karun, bila kau mimpi jumpa Nabi. Itu sangat baik, terbaik. Mimpi yang terbaik bagi orang kita, orang awam, mimpi jumpa Nabi. Baik, kalau bercita-cita nak jumpa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, ya itu pun baik. Ya, dapat pahalanya sebab ada cita-cita nak jumpa orang baik-baik tu dapat pahala. Ya. Siapa cita-cita nak buat baik, cita-cita saja dah dapat pahala dah. Aku kalau boleh nak mimpi semua Nabi-Nabi, lagilah besar pahala tu. Siapa nama Nabi Khidir? Bulyan ibnu Mulkan. Nabi Khidir ni dia tak mati tu. Dia tak mati-mati. Nanti dia di akhir zaman dihumban oleh Dajjal ke dalam neraka yang ia tunjukkan kepada manusia. Dan Nabi Khidir bukan masuk neraka, terus ke syurga. Ya. Atau Nabi Khidir alaihi salam. Khidir ni nama gelaran, namanya Bulyan ibnu Mulkan. Khidir ni maknanya hijau. Ya, Khidir maknanya hijau. Hijau ni maknanya apa hijau? Hijau ni maknanya kebahagiaan, ketenangan, saadah. Cuba kita tengok tumbuhan yang menghijau. Kan tenang mata kita. Khadarat, hijau, kehijauan. Baik, habis. Adakah cara nak jumpa Nabi Khidir? Adalah cara dia. Ada kaedahnya. Siapa ada kitab berjanji, kat belakang tu ada cara dia. Okay, kaedah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apa hukum bagi seorang perempuan yang bercerita merata mengatakan ia bercita-cita nak berkahwin dengan Nabi Khidir? Gila agaknya budak ni. Tetapi dia bercinta sana sini. Oh, bukan Nabi Khidir tu. Muhammad Khidir. Adakah termasuk menghina Nabi? Terkadang boleh membawa kepada menghina Nabi. Terkadang
Kalau dia niat menghina Nabi, dia pernah lekeh Nabi, senang-senang nak kahwin dengan Nabi, boleh membawa kepada menghina Nabi. Hang siapa nak kahwin dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir sudah 2 kali kahwin tau. Nabi Khidir ni bukan macam kita. Bapak dia raja. Seorang raja besar. Satu zaman dulu ni. Nabi Khidir ni, bapak dia seorang raja. Dan Nabi Khidir satu ketika diofer oleh ayah dia untuk dia kahwin. Kau pergi carilah mana-mana perempuan lawa-lawa biar ayah kahwinkan dengan kamu. Dia kata ayah cari ya. Ayah dia pun carilah satu orang perempuan yang paling cantik dalam negara itu. Bukan macam ni kot cerita ni. Ya, paling cantik, paling kaya. Jadi bila dah dikahwinkan, malam pertama Nabi Khidir khabar kat bini dia. Ya, wahai isteriku, sesungguhnya aku kahwin dengan kamu ini sebab perintah ayahku, bukan keinginanku. Aku kahwin dengan kamu ni bukan aku nak kat hang dah. Tapi atas perintah ayah, katanya. Aku tidak mahu mengecewakan ayahku. Sebab tu aku kahwin dengan kamu. Kenapa? Perempuan tu tanya. Hatiku ini hanya ada kepada Allah. Di dalam hatiku ini hanya ada Allah. Aku tidak boleh mencintai sesiapa melainkan Allah. Maka pagi-pagi nanti aku akan menceraikan kamu. Kamu berjumpalah dengan ayahku. Mintalah kepadanya akan pampasan. Sebab aku menceraikanmu. Sedihlah perempuan tu. Dia duduk kahwin dengan anak raja, kena cerai pula. Sentuh pun tak. Nabi Khidir tidak mahu dengan perempuan. Bukanlah dia ada lemah atau tidak. Tapi sebab dia mabuk dengan Allah, dia lupa habis segalanya. Kahwin pun tak mahu. Kita mabuk dengan perempuan, segalanya kita lupa. Allah yang kita lupa. Betul tak? Habis. Pagi besok, perempuan ni pun pergilah mengadu dekat raja ni, pak mentua dia. Dia dah kena cerai. Raja pun baik. Apalah, bagilah pampasan. Kaya lah dia, janda kaya. Jadi awak tanya ni macam mana agak-agak? Sudah ada tak Nabi Khidir ni siapa? Anak raja. Lama, raja ni cari lagi seorang. Mungkin tak lawa aku. Raja ni kata, cari lagi lawa lagi. Lagi lawa ni macam tu kira. Perempuan ni kadang-kadang tengok kasut dia, mungkin tak syok dah. Oh apa, hantar. Sebab tu dalam Islam, perempuan ni jangan kata baju dia. Kasut selipar dia pun kena simpan dalam rumah. In your house. Bukan beside your door. Simpan dalam rumah. Kasut dia pun. Apa atas lagi? Expander. Lagi lah tak boleh. Haram. Orang perempuan kena jaga bab itu ya. Tapi Nabi Khidir ni depan mata dah jadi bini. Dia kata apa? I'm not falling in love with you. In my heart is only Allah. Cakap Arab dia. Dalam hatiku ni cuma ada Allah. Bagaimana aku mau kahwin dengan kamu? Ayah aku suruh dia. Dia pagi besok aku akan ceraikan kamu. Kamu jumpalah ayah aku, kau minta pampasan. Macam yang dulu. 2 kali kahwin. Lama ayah dia, tanya dia, pasal apa 2 orang dah? Ayah cari kan isteri kau tak nak. Dia ceritalah ke ayah dia, dalam hati saya, ayah dia tak boleh lagi masuk apa-apa cinta. Melainkan hanya Allah. Maka ketahuilah ayah dia betapa hebatnya martabat kenabian anak dia Bulyan Ibnu Mulkan Khidir alaihi salam.
Dan Allah Ta'ala panjangkan umur dia sampai masuk syurga. Sampai dia mati. Dia kalau bercakap, aku cita-cita nak kahwin dengan Nabi Khidir. Hang sedap hang cakap buat. Jadi, habak kat kawan tu, hang sedap dah hang sembang apa. Suruh dia pergi mengaji lah sikit. Cakap macam tu seolah-olah merendahkan Nabi. Kadang-kadang membawa kepada menghina Nabi. Lebih baiklah sebelum dia beristighfar, dia mengucap dulu syahadatain, kemudian baru istighfar. Rasa apa? Rasa macam berat ni orang ni. Kita 3 suku ni marah pula kan. Baik kita berhenti sekat dulu. Patut dengan Nabi-Nabi ni kita beradab. Dengan mak kita pun kena ada adab, dengan ayah kita pun kena ada adab, dengan cikgu kita pun kena ada adab, dengan orang-orang Islam pun kita kena adab. Ini kan pula Nabi Allah. Cakap tak ada adab. Biada. Pesan kat dia, suruh mengucap dulu, lepas tu istighfar. Mainlah mengaji. Jangan senang-senang nak berbahasa. Bahasa tu boleh merendahkan martabat kenabian Nabi Khidir. Wallahu a'lam. Nabi Khidir ni dia mendampingi orang-orang tarekat sufi. Dan orang-orang yang pernah bertemu dengan baginda, mereka menyembunyikan daripada pengetahuan awam. Jadi barangkali suka-suka bercakap tu jadi lagu ni. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.